أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita sedang berada pada bulan Ramadan dan sedang melaksanakan satu amal ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk dilaksanakan. Dan pelaksanaan ibadah puasa ini sangat penting kerana ia merupakan salah satu di antara tiang agama Islam kita yang 5. Jadi bila kedudukan puasa kita itu sebagai tiang menunjukkan tentang kepentingannya. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat penting sebagai seorang Muslim. Kerana kerosakan, kelemahan dalam melaksanakan ibadah ini memberi pedoman, memberi petunjuk, memberi bacaan bahawa agama kita itu sedang tiang yang menjadi asas kepada agama kita itu sedang merepuk atau lemah atau kurang dan seumpamanya. Jadi berkait dengan ibadah puasa yang kita disuruh laksanakan ini, sebenarnya ibadah puasa ini selain daripada ia merupakan suatu ibadah yang perlu kita laksanakan kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba-Nya, selain daripada itu ia merupakan suatu bentuk latihan bagi manusia. Sebab itu Ramadan ini adalah merupakan madrasah. Madrasah dengan arti tempat untuk seseorang itu melatih dan membina sesuatu. Jadi ibadah puasa kita ini perlu kita fahami bahawa ia selain daripada merupakan ibadah yang perlu kita laksanakan kerana pengabdian diri kita kepada Allah, perlu kita fahami juga bahawa ia merupakan satu bentuk latihan untuk diri kita semua. Latihan untuk apa puasa ini yang kita laksanakan? Kalau kita perhatikan kepada keseluruhan amal ibadah puasa ini, intinya itu adalah menghalang, mengekang dorongan hawa nafsu manusia sendiri. Itulah intinya. Sebab itu puasa itu disebut sebagai imsak, menghalang. Apa yang dihalang itu bermacam-macam. Halang daripada makan, daripada minum, daripada bersekududukan dan perkara-perkara lain lagi. Yang ternyata bahawa semua perkara-perkara yang dihalang itu adalah merupakan cabang-cabang dari hawa nafsu manusia. Jadi inti dari puasa ini adalah latihan untuk mengawal nafsu manusia itu. Kenapa ini perlu dilakukan? Setiap orang ada nafsunya. Sehinggalah nafsu ini dan tidak akan terpadam dari manusia itu. Sehinggalah manusia itu mati. Di dalam hadis Nabi menjelaskan salah satu dari cabang nafsu ini, iaitu nafsu inginkan kesenangan dan kekayaan sebagai salah satu cabang. Nabi menjelaskan kepada kita bahawa sekiranya manusia ini diberikan satu lembah emas, pasti dia menginginkan yang kedua. Dan kalau diberi yang kedua, pasti menginginkan yang ketiga. Demikian seterusnya. Artinya, nafsu manusia ini tak akan mati, tak akan padam sehinggalah manusia itu mati. Jadi itulah tabiat bagi nafsu manusia ini. Kemudian nafsu manusia ini cabangnya banyak. Segala keinginan-keinginan yang berkait dengan diri manusia itu adalah cabang bagi nafsu. Mata ada habuan nafsunya, telinga ada habuan nafsunya, lisan, lidah kita ada habuan nafsunya, mulut ada habuan nafsunya dan sebagainya. Semua bahagian pada anggota manusia ini ada habuan nafsunya. Jadi kembali kita kepada puasa Ramadan, dia adalah merupakan riadah, latihan untuk mendidik nafsu kita.
Kenapa demikian? Kerana nafsu kita ini, kalau kita nak buang nafsu sehingga tidak ada, sehingga bertaraf zero, kosong, tidak mungkin. Tidak mungkin berlaku. Kerana sebagai seorang manusia, nafsu itu adalah suatu ciptaan Allah yang sebati dengan dirinya. Tidak dapat dibuang. Maka sebab itulah pendekatan yang digunakan dalam sesetengah agama itu, dalam usaha nak mencabut nafsu sampai ke tahap akar umbinya, sampai ke tahap kosong, tidak mungkin berjaya. Tidak akan berlaku. Dan kalau kita perhatikan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dalam agama kita ini, yang sebahagiannya menjurus kepada mendidik nafsu kita itu, adalah lebih kepada mengawal. Mendidik dan mengawal supaya nafsu manusia ini tidak membawa keburukan, tidak membawa kerosakan, tetapi mendatangkan kebaikan untuk manusia itu. Bukan menghilang terus. Sekiranya nafsu manusia ini dihilangkan terus, manusia sudah bertukar darjat menjadi malaikat. Dengan erti manusia itu sudah memiliki satu sifat yang sama dari segi ini, iaitu tidak bernafsu, seperti yang kita faham tentang para malaikat. Jadi bulan Ramadan ini, ibadah puasa kita ini adalah latihan untuk kita berlatih. Kenapa? Supaya apa-apa yang kita latih itu bukan hanya sekadar berlaku di bulan Ramadan, tetapi kesannya itu berlarutan sampai pada bulan-bulan selanjutnya. Itulah tujuannya. Cuma bulan Ramadan ini sebagai satu bentuk, sebagai suatu madrasah, sebagai suatu tempat mendidik, tempat untuk menguruskan nafsu kita supaya menjadi lebih baik. Yang mana nafsu kita itu yang berubah menjadi lebih baik itu akan dipergunakan pada masa-masa selanjutnya, pada bulan-bulan seterusnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ciri nafsu ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memang cenderung, memang terikat, memang berkeinginan, kemahuan dengan hal-hal yang buruk. Itu adalah ciri, itu adalah naluri bagi nafsu manusia ini. Ada kecenderungan ke arah keburukan dan kejahatan. Bila kecenderungan dan kecenderungan kepada keburukan ini dibiarkan, apatah lagi disuburkan, dia akan membawa banyak keburukan bagi manusia ini. Dia akan merosakkan banyak aspek kehidupan manusia ini. Dan perkara ini, keyakinan bahawa nafsu yang tidak terkendali ini, yang cenderung kepada keburukan ini, yang subur keburukannya ini membawa kepada keburukan, bukan saja diakui di dalam agama Islam, tetapi juga diakui di dalam agama-agama yang lain. Ini adalah fakta persamaan antara agama-agama, bahawa nafsu buruk manusia ini yang tidak dikendalikan akan membawa kepada keburukan. Sebab itu, orang yang paling gagah ialah bukan orang yang menang dalam pertarungan, bukan orang yang menang dalam perlombaan, bukan orang yang menang dalam pertikaian dan sebagainya. Orang yang paling gagah seperti yang dihidayahkan oleh Nabi SAW ialah orang yang berjaya mengawal nafsu marahnya itu. Orang yang dapat menahan, mengawal nafsu marahnya, bukan membuang. Kalau membuang itu bukan manusia lagi, tetapi dapat mengawal sehingga tidak bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Dapat menahan, mengekang hawa nafsu marahnya itu sehingga tidak mendorong dia melakukan tindakan-tindakan yang bercanggah dengan syarak. Itulah yang dikatakan oleh yang gagah. Orang dapat menahan semua ini. Jadi ibadah puasa kita ini pada dasarnya intinya adalah menahan kemahuan ini. Dan ini dilakukan sepanjang Ramadan. Banyak perkara, pertama sekali sudah tentu kita tahu kita ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu berkedudukan. Itu antara nafsu besar yang ada pada manusia ini. Jadi dengan ibadah puasa ini kita menahan keinginan itu. Keinginan yang kuat untuk makan dihalang, tidak dituruti. Itu adalah latihannya. Sebagaimana kita melatih binatang-binatang yang liar, kita bebankan dia dengan perkara-perkara yang berat, lama-kelamaan dia akan jadi jinak. Liar mana pembinatang itu, kalau dilatih dengan dibebankan dengan hal-hal yang memberati dia, dia akan jadi jinak. Maka demikian juga nafsu manusia ini yang muncul dalam bentuk makan dan minumnya itu, kalau ikutkan keinginannya itu nak makan serba-serbi, nak makan sepanjang masa.
maka dibebankan dia dengan larangan untuk makan dalam tempoh masa tertentu. Itu adalah suatu bentuk latihan untuknya. Mudah-mudahan dia akan menjadi jinak. Mudah-mudahan dia akan menjadi jinak dan bermanfaat untuk manusia. Jadi kita dihalang dengan ibadah puasa kita ini daripada makan, daripada minum, daripada berkedudukan. 3 ini merupakan cabang besar bagi nafsu manusia. Jadi dengan ibadah puasa dia adalah melatih. Sebab itu sekiranya konsep ini tidak difahami dengan baik, ibadah puasa kita tidak banyak mendatangkan manfaat. Bukan tidak ada manfaatnya, tapi tidak banyak. Sekiranya kita tidak memahami maksud dan inti daripada ibadah puasa ini. Sebagai suatu kewajipan yang kita laksanakan memang selesai. Tetapi manfaat yang dimaksudkan seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperoleh hakikat takwa yang itu barangkali tidak berhasil atau kurang berhasil sekiranya perkara ini tidak difahami dengan baik. Bahawa inti dari ibadah puasa itu adalah mengekang nafsu kita supaya menjadi lebih lembut, supaya menjadi lebih lunak. Bukan sekadar itu saja. Kalau kita makan dan minum dan berkedudukan pada waktu yang dilarang, membatalkan puasa kita. Dan itu memang cabaran nafsu yang besar. Ada lagi larangan-larangan lain yang kalau tidak diendahkan, tidak membatalkan puasa, tetapi boleh menguranginya. Boleh mengurangi pahala puasa itu. Dan itu juga termasuk, kalau kita perhatikan larangan-larangan itu, juga termasuk dalam perkara yang dikira mengekang kemahuan hawa nafsu. Antaranya, kita dilarang daripada berkata-kata dengan perkataan yang kotor seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu berpuasa, fala yarfus. Ar-rafasu ini antara maknanya, selain daripada bercumbu-cumbuan, antara maknanya adalah berkata kotor. Kata-kata kotor ini memang itu kemahuan nafsu kita. Memang kita suka sedap cakap kotor-kotor ni. Uduh-uduh itu memang menjadi kegemaran manusia. Maka Nabi mengajarkan kita bila kamu berpuasa, hentikan itu. Yakni kau halang kemahuanmu untuk berkata-kata dengan kata-kata yang kotor yang merupakan kesukaan manusia itu. Dan itu sebagai satu bentuk latihan bagi nafsu manusia. Demikian juga Nabi menjelaskan lagi supaya jangan fala yaskhab, jangan bertepik, berteriak. Tepik-teriak ni merupakan salah satu daripada dorongan nafsu. Orang nak lepas kemarahan dia, orang itu, dorongan yang tinggi itu dia lepas dengan tepikan itu. Itu adalah satu kadang yang dari segi maruahnya itu orang yang rendah maruahnya, suka bertepik, suka berteriak. Jadi hal itu sebenarnya memperlihatkan ada satu kemahuan nafsu yang cuba dilepaskan. Nabi menganjurkan kita, sekiranya seseorang kamu itu berpuasa, fala yaskhab, jangan dia berteriak, bertepik ni, yakni kau halang kemahuan nafsumu itu. Jangan kau lepaskan dengan cara seperti itu. Kemudian disebut dalam riwayat yang lain, jangan seseorang itu melakukan perkara kefasikan, kerana nafsu ini bukan saja timbul dari aspek-aspek tadi, tapi dia juga timbul pada perbuatan manusia, kelakuan manusia. Maka Nabi menjelaskan, fala yafsuk, janganlah dia melakukan perkara-perkara yang fasik. Perkara-perkara yang fasik ini perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, yang dilakukan secara berterus-terusan, berlarut-larutan, sehingga tidak diusahakan untuk dihindari, diperbaiki dan sebagainya. Maka Nabi menjelaskan, bila seseorang kamu itu berpuasa, jangan dia melakukan kefasikan, yakni usaha kawal diri untuk tidak mengulangi perbuatan buruk. Kalau sudah lakukan itu, insafi dia, sedari dia, istighfar, dan betulkan dengan halang dirimu, jangan sampai mengulanginya lagi. Dan ini adalah latihannya, supaya nafsu kita menjadi lebih lunak, lebih lembut. Mudah-mudahan bukan saja terkawal pada bulan Ramadannya, tetapi berlarutan pada bulan-bulan selanjutnya. Kerana Ramadan ini madrasah. Demikian juga dalam hadis Nabi, dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh kita, salah satu daripada bentuk menurutkan kemahuan hawa nafsunya itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Fala yajhal, bila seseorang kamu itu berpuasa, janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan kejahilan. Apa itu perbuatan yang jahil? Perbuatan yang jahil ini iaitu segala perbuatan yang tidak difikirkan akibatnya. Akibat buruknya itu tidak difikirkan. Apakah perbuatan ini
perbuatan mendatangkan kebaikan pada diri seseorang atau tidak. Dilakukan saja perbuatan itu tanpa dia fikirkan baik atau buruknya. Inilah perbuatan yang dilarang. Jadi di bulan Ramadan, Nabi menganjurkan kita, apabila seseorang kamu itu berpuasa, jangan dia melakukan hal-hal yang jahil ini. Hendaklah dia berfikir panjang. Jangan buat perbuatan-perbuatan yang bodoh yang mendatangkan akibat buruk terhadap dirinya. Dan ternyata bahawa dorongan manusia ni melakukan perbuatan tanpa fikir panjang ni, itu sebahagian dari dorongan hawa nafsunya. Jadi demikianlah kalau kita perhatikan secara keseluruhannya. Inti dari ibadah puasa kita itu adalah menahan kemahuan nafsu itu. Supaya jangan dia berlebih-lebihan. Supaya jangan dia melampau. Kenapa? Sekiranya nafsu manusia ini berlebih-lebihan dari kadar biasanya, maka dia akan membawa keburukan kepada kita. Dia akan mendorong kita kepada keburukan dan kejahatan. Dia akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sebab itu, cara supaya nafsu manusia ini tidak menjadi mendorong kita kepada kejahatan, perlu kita latih dia dengan amalan-amalan ini supaya kita dapat menguasainya. Supaya nafsu manusia itu dapat dikuasai. Apabila nafsu manusia ini dapat dikuasai, dia bermanfaat untuk manusia. Dia ada manfaat dan kebaikan untuk manusia. Sebagaimana anjing yang ganas itu boleh dilatih, boleh ditadrib, dijinakkan. Dan apabila dia menjadi jinak, dia bermanfaat untuk manusia. Boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbagai-bagai. Boleh digunakan untuk tujuan perburuan, boleh digunakan untuk tujuan penjagaan itu dan penjagaan ini dan sebagainya. Maka demikianlah nafsu manusia ini. Yang liar itu kalau dibiarkan berbahaya, tapi perlu dijinakkan. Bagaimana? Dilatih, diriadah. Maka latihan besarnya yang menyumbang besar kepada menjinakkan nafsu manusia ini adalah ibadah puasa. Sebab itu di dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa di antara kamu ini yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Tetapi bagi sesiapa yang tidak mampu, faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Sesiapa yang tidak mampu berkahwin, dengan arti berkeinginan, ada kemahuan, tapi tidak ada kemampuan nafkahnya untuk melakukan semua itu. Nabi suruh supaya hindari bencana buruk daripada keadaan itu dengan cara berpuasa. Lalu Nabi menjelaskan, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kerana dia lebih membantu untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri sendiri. Jadi di sini dapat kita melihat bagaimana puasa itu menjadi alat baik, alat terbaik seperti yang dianjurkan oleh dalam Islam kita ini untuk melatih nafsu manusia itu supaya berada pada tahap dapat kita kuasai, dapat kita kontrol. Bila manusia dapat mengawal nafsunya, dia akan menyuruh manusia kepada kebaikan. Kerana nafsu manusia ini kalau dapat dilatih dengan baik, dia akan meningkat tahap kesuciannya. Daripada ammarah yang cenderung kepada keburukan, cenderung kepada kejahatan, mendorong manusia kepada keburukan, dia boleh betul-betul menjadi lawamah. Dilatih, bila dilatih akan menjadi lawamah. Nafsu lawamah itu berarti sebahagian daripada latihan itu sudah berkesan. Dia sudah menjadi lebih jinak sikit, sekalipun masih ada liar lagi itu, tapi masih lebih jinak sikit. Kerana lawamah ni, kalau amarah ni, ia tak kira baik buruk, ia langgar belaka. Tapi kalau lawamah ni, dia terbabah juga, terbuat perkara buruk, tapi dia insafi diri, dia sedar. Bila melakukan kesilapan, tapi dorongan melakukan kesilapan itu masih kuat. Cuma dia ada kesedaran. Bila terbuat perkara salah, perkara buruk, dia sesali perkara itu, sekalipun dia akan ulangi tak lama lagi lepas daripada itu pula. Tapi dia sedar. Dia sedar dia melakukan kesilapan, keburukan. Bahkan dia mencerca diri je. Sebab apa aku gini? Memang dia buat benda bodoh, tapi dia cerca diri dia. Sebab apa? Tapak tangan dia buat juga. Tapi nak kabarnya ada nilai kebaikannya. Dia sedar perkara buruk itu. Hak berat sekali, dia tak sedar perkara itu buruk. Ini berat nanang panggil. Jadi sekarang dia sedar. Dia sedar, dia baiki, diperbetulkan. Berulang terjadinya itu cerita lain. Kemudian nafsu manusia ni kalau dibersihkan lagi, diusahakan lagi, ditingkatkan lagi, dia akan jadi mulhamah. Ini mula cenderung banyak kepada kebaikan, sekalipun ada juga sekali-sekala terbabah lagi.
Tapi dorongan nafsu dirinya itu terarah banyak kepada kebaikan. Itulah yang menjadikan manusia mula merasai nilai ibadahnya. Pada waktu ini, manusia mula merasai ibadahnya, mula menghayati solatnya, mula merasa berharganya ibadahnya itu, mula merasai nikmatnya rukuk dan sujudnya itu dan seumpamanya. Bila nafsu manusia sudah ada ciri-ciri mulhamah, terdorong kepada keburukan, mengarah kepada kebaikan, maka pada waktu itu ibadah dilakukan dengan kegembiraan, dilakukan dengan kesukaan, dilakukan dengan kemahuan. Itu alamatnya bahawa nafsunya sudah menjadi lebih jenak dan bermanfaat untuk manusia itu, banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia itu. Lalu kalau dibersihkan lagi, dia akan meningkat kepada tingkatan-tingkatan kebersihan yang lain seperti mutmainnah, radiyah, mardiyah dan seumpamanya. Itulah nafsu-nafsu yang mana kedudukannya bersih dan hubungan dengan Allah dan keyakinan terhadap Allah menjadi kuat. Kebaikan-kebaikannya itu menjadi amalan dia, keyakinan itu menjadi pegangan dia, dan kesalahan itu adalah merupakan perjalanan hidupnya. Jadi demikianlah kembali kita sebagai kesimpulannya bahawa ibadah puasa kita ini adalah merupakan selain daripada ibadah yang perlu kita laksanakan sebagai menjunjung perintah Allah, hendaklah kita fahami dia juga merupakan wadah untuk menjinakkan nafsu kita, untuk melatih nafsu kita. Bila kita faham bahawa ibadah puasa ini sebagai wadah untuk melatih nafsu, maka kita boleh terapkan ini dalam pelaksanaannya. Dengan erti, bila kita berpuasa disuruh kawal makan dan minum, maka kita gunakan perkara ini, terapkan perkara ini. Jangan sampai di bulan Ramadan makan minum kita kadang-kadang berganda-ganda berbanding bulan puasa dan bercampur dengan pembaziran. Jadi semua ini sebenarnya adalah hasil daripada tidak memahami apa inti di sebalik puasa kita itu. Demikian juga sekiranya puasa kita ini, kita hanya menahan makan dan minum dan bersekedudukan, tapi tidak menahan larangan-larangan lain seperti yang disebut dalam hadis Nabi itu. Nabi ada menjelaskan kepada kita bagi orang yang tidak mempraktiskan ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh sesuatu pun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Apakah puasa tidak sah? Tidak. Sekiranya puasa itu memenuhi persyaratannya, sah dari segi fiqhnya, dari syariatnya. Tetapi disebabkan kerana dia tidak menjaga hal-hal lain yang semuanya itu merupakan kemahuan nafsunya, seperti tidak mengawal dari segi emosinya, tidak mengawal dirinya daripada pertengkaran, permusuhan dan sebagainya, yang merupakan cabang-cabang besar daripada nafsu. Kerana kita faham juga salah satu daripada dorongan nafsu kita ni suka bertengkar, suka baldah. Itu adalah merupakan cabang-cabang besar nafsu kita. Karena itu Nabi bersabda, "Iza syatamu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Apabila seseorang kamu itu berpuasa, kemudian ada antara kamu itu dimusuhi, dicerca atau dimusuhi oleh seseorang itu, falyakul inni shaimun, hendaklah ia berkata aku ni puasa. Apa maksudnya? Jangan dilayani kemahuan itu. Kalau ada orang yang mencela kita, mencerca kita, buat buruk pada kita, jangan dilayani. Itu maksud falyakul inni shaimun. Bukan bererti bila orang marah kita, aku puasa, oh tak jadi gitu. Jadi inni shaimun dengan arti jangan kau layani ya. Puasa yang kita rasakan itu, kelaparan yang kita rasakan itu menyedarkan kita tentang kita sedang puasa. Jadi bila ada orang yang melakukan keburukan itu, kesedaran itulah yang akan mengungkapkan tindakan kita, aku ni puasa dia layan. Maka demikianlah Nabi menganjurkan kepada kita bagaimana untuk mengawal kemahuan hawa nafsu kita itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat bahawa amal ibadah puasa kita ini, inti besarnya adalah usaha kita untuk mendidik nafsu kita. Mudah-mudahan bila nafsu kita terdidik dengan baik, dia akan menjadi salihah, dia akan menjadi baik dan akan mendatangkan banyak kebaikan kepada kita semua ini. Bahkan sebaliknya, dia tidak akan mendorong kita kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi diri manusia itu sendiri. Jadi itulah yang sama-sama perlu kita fahami, yang perlu sama-sama kita insafi, yang perlu kita sedari. Mudah-mudahan puasa kita ini mendatangkan banyak kebaikan kepada kita, dan
Natijah puasa itu bukan saja terhasil di bulan Ramadan ini, tetapi berlarut-larutan sehingga dapat dimanfaatkan kebaikannya itu pada bulan-bulan yang akan kita hadapi sekiranya dipanjangkan umur selepas Ramadan ini. Maka sekadar itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala yang dijelaskan itu memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.